السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Urusi tuan urusi majlis adinda kita dan semua pelajar-pelajar muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat kembali kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Bagaimana yang kita tahu, majlis ilmu ini adalah majlis yang paling berharga daripada dunia dan isinya. Pada dunia kita cari esok habis, tapi ilmu kita cari semakin banyak dan tidak habis. Kalau dunia kita cari dan kita bagi ke orang habis, tapi kalau ilmu kita cari, kita bagi ke orang kau tambah. Maka sebab itu majlis ilmu adalah majlis yang paling dimari oleh para malaikat. Malaikat menadahkan sayap, menundukkan para penuntut ilmu. Sebagaimana yang Ustaz sentiasa membaca hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang mengharungi ranjau dan duri dalam satu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, susah dia, payah dia, maka Allah mudahkan dia jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak syurga payah, maka jalan paling mudah untuk dapatkan syurga adalah jalan menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri yang mengisytiharkan sahalallahu lahu tariqan ila jannah, memudahkan oleh Allah akan jalan menuju ke syurga. Maka oleh sebab itu, anak-anak, adik-adik yang dikasihi sekalian, berdoa kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala tarikkan hati kita semua sehingga dapat kita hadir dalam majlis ilmu ini. Sebagaimana yang kita tahu bahawa tidak lama lagi kita akan masuk Ramadan dan kita akan berpuasa. Dan kebanyakan hukum hakam kita sudah tahu tentang puasa, bagaimana itu batalah puasa. Mungkin ramai yang dah tahu kerana setiap tahun ada guru-guru yang mengajar, ada guru yang memberitahu tentang hukum hakam tentang dampak puasa ini. Namun sedemikian, kadang-kadang apabila kita tahu dia tak ingat juga. Sebagaimana contohlah kita beli motor baru, masa tu rata model dia naik, dah lama-lama rata ini benda, maka pergi balik rata. Maka kita ilmu tahu dah, tapi lama-lama ilmu dilari, maka kita nak pergi balik ilmu, biar umat balik. Kan kita tak tahu apa. Maka sebab itu, anak-anak yang dikasih sekalian, perlu pada kita ambil semula start daripada awal, semula tentang dampak puasa ini. Dan insya-Allah pada tahun ini apabila kita mulakan dengan kita belajar puasa, kita akan lebih berhati-hati dalam kita melakukan ibadah
daripada puasa dan kita menjaga segala perkara yang boleh membatalkan dan meneruskan pahala puasa. Dan sepatutnya lebih tidak, kerana maklumat puasa lama orang dah tahu dah, mungkin ada soalan-soalan yang perlu sahaja yang Ustaz beritahu, tapi kerana diminta supaya mengulaskan semua dalam bab puasa ini, maka insya-Allah kita mulakan semula daripada bab puasa ini. Di dalam kitab saya Usariki ini ada menyebut sedikit dalam bab rahsia puasa. Jadi Ustaz mengambillah manfaat daripada kitab ini, jaga mulut boleh, tapi kita nak saksikan dengan kitab ini, maka setiap kita pegang kitab ini akan lebih pahala oleh Allah. Setiap dilihatkan kita pada kitab ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita membaca kitab ini pun akan lebih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu saya sendiri suka untuk membaca kitab, beritahu apa yang ada terkandung dalam kitab ini, sedikit sebanyak hukum akan berkaitan dengan puasa dan rahsia-rahsia yang perlu kita tahu. Di dalam kitab yang lain menyatakan bahawa apabila kita puasa ini, kita telah menjadi separuh wali. Apabila kita puasa, kita telah menjadi separuh wali. Apa orang wali dah kenal, dia menjaga makan minum dia jaga, percakapan dia jaga, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga kita apabila berpuasa, kita tak makan benda yang kotor, kita tak makan apa-apa. Kita berpuasa, percakapan kita berkumpulan, pandangan mata kita bertunduk. Maka separuh dari wali apabila kita melakukan puasa. Maka sebab itu untuk dapatkan seorang yang baik di dalam agama Islam, jangan tinggal puasa walaupun puasa sunat. Kerana puasa ini adalah separuh perjalanan wali. Dan insya-Allah adik-adik, anak-anak, apabila nak memantapkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada jalan lain melainkan kita melaparkan diri kita. Apabila diri kita lapar, maka hati kita akan singgah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila hati kita, perut kita kenyang, hati kita melangkah untuk mencari kesenangan yang lebih, maka sebab itu puasa ini adalah separuh daripada perjalanan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa ini, sebagaimana yang disebut di sini, satu rukun daripada beberapa rukun Islam. Rukun Islam yang kita tahu, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, berpuasa, berzakat, menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Maka puasa itu adalah 5 benda ini. Maka sampai kita kata setengah daripada rukun Islam yang 5. Dan iaitu serokok iman dan selisbu sabar. Dia kata puasa serokok iman, 1/3 iman. Puasa ni macam 1/3 iman. Iman kita ni kalau kita tiga, kalau disebut dalam hadis Nabi SAW, iman ni cabang iman, terlalu banyak cabangan itu. Maka paling tinggi iman itu adalah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kekuatan iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling a'la, paling tinggi. Dan disebut paling rendah iman, paling noheng iman, yaitu memutih duri di tengah jalan. Itu serendah-rendah iman. Kalau nampak duri pun tak memutih, kalau nampak duri tak boleh buat, itu tak ada iman. Maka disebut serendah-rendah iman, buang benda-benda tengah jalan agama itu. Itu serendah-rendah iman. Setinggi-tinggi iman, kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka iman manusia ini sentiasa berubah, ada naik dan ada turun. Maka sampai itu dia kata, puasa ini adalah serokok iman, 1/3 tinggi. Nilai itu terlalu tinggi. Dibagi 3 iman kita, 1 tunjuk di puasa, dan 2 lagi itu benda lain. Maka nak cari mana boleh jaga iman sampai 1/3 iman, melainkan dalam puasa.
Dan lagi dia kata selisku sabar, separuh daripada kesabaran. Sabar dua, separuh benda lain, separuh lagi dari puasa. Subhanallah, besarnya nilai puasa itu sehingga dia kata separuh daripada sabar. Kenapa tidak bila apabila kita berpuasa? Dulu kita lapar, kita boleh lawan juga sabar. Tengok wayang boleh sabar. Tengok kopi goreng sabar. Pukul 1 tengah hari bangun ni sabar. Bapa perut lapar, hendak kita ada tapi juga. Sabar tu bahasa Arab. Bahasa Kelantan kita panggil ke tu dia sabar tu. Nak makan nak tengok maka tu dah sabar. Masa kita sabar. Maka oleh sebab itu anak-anak adik-adik yang dikasihi sekalian, sabar ini separuh daripada iman. Dan setiap amalan kita ni apabila berkaitan dengan sabar, pahalanya Allah mengikut kesabaran kita. Sembahyang Allah pada mengikut derajat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sembahyang seorang dapat dapat 1, sembahyang berjamaah dapat 25 hingga 27. Mengapa satu hadis kata 25, satu hadis lagi kata 27 berjamaah? Maka ulama mengulaskan bahawa 25 itu sembahyang jemaah tak kosong. Apabila 27 ni sembahyang kosong, maka cukup sempurna 27 darjat. Maka sebab itu perlu kepada kita cari benda-benda yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita tanpa dikira dengan hitung jumlah-jumlah yang tertentu. Manakala orang yang sabar, Allah Subhanahu Wa Taala beri mengikut kesabaran dia. Semakin kuat dia sabar, semakin banyak pahala yang dapat. Tidak ada jumlah yang tertentu. Mengikut keadaan diri kita masing-masing. Kau sabar, kau banyak pahala. Kau kuat sabar, kau banyak pahala. Maka sebab itu sabar ini duduk ada di dalam puasa, dan puasa itu berada dalam sabar. Maka sebab itu dikatakan separuh iman, separuh sabarnya duduk di puasa. Duduk di puasa. Maka apabila duduk di puasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan yaitu ayat Al-Quran Al-Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bahasanya dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya yang Allah sediakan. Ini janjian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pahala kepada orang yang sabar ini mengikut kesabaran dia, dan akan diberi sebanyak apa yang disabar. Kalau sembahyang kata tidak sekarang 27 dia, hak dia situ dia. Tapi kalau sabar boleh meningkat sampai lebih daripada 27. Kadang-kadang tak ada jumlah untuk diletakkan di atas mereka yang sabar. Maka sebab itulah ulama rahimahullah ta'ala dia meletakkan puasa ini panggil insan. Puasa-puasa itu insan. Apa makna insan? Apa makna insan? Insan mana apa? Mempertahankan, menahan diri. Insan ini bukan untuk makan saja. Menahan diri daripada makan dan minum itu tak saudara dia. Memang makhluk hak usul, tetapi dia lain juga menahan diri daripada makan dan minum, dan menahan diri daripada melihat perkara yang haram, menahan diri daripada mendengar perkara yang haram, menahan diri daripada buat sesuatu yang boleh menyebabkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dipanggil insan. Kebanyakan manusia apabila kata bunyi puasa perut dia, mulut tak puasa, telinga tak puasa, mata tak puasa. Maka puasa ni hanya sekadar pada nama, tetapi tak dapat makna nilai puasa yang sebenar. Maka sebab itu ulama rahimahullah meletakkan bahawa puasa itu bisa tahan nafsu. Nafsu apa? Nafsu
nafsu bayi ngeling, tahan. Faham ngeling. Bagi tengok benda dah tahu, tapi tahan tak bagi tengok. Nafsu bayi dengar, tahan dengar, tak dengar. Benda-benda yang kau malu, maka barulah masuk jumlah imsak. Kalau sekadar kata makna imsak pada makan dan minum, maka hadis Nabi SAW menyatakan kam min shahimin, berapa ramai orang yang berpuasa, tetapi hakikatnya yang dia dapat al-jamu wal-aqs, hanya dia dapat lapar dan dahaga. Kerana apa? Memang puasa dia tak makan dah, dia tak minum air dah, tetapi dia hanya dapat nilai yang ada pada diri dia adalah lapar dan dahaga. Tapi pahala tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab imsak pada perut dia, tidak imsak pada mata, tidak imsak pada telinga, tidak imsak pada semua perkara yang membatalkan puasa dan menguruskan puasa. Maka sebab itu anak-anak adik-adik sekalian, apabila puasa tahun ni, kita jaga seluruh tubuh badan kita, mata kita, telinga kita. Dan mata tu paling bahaya apabila waktu Ramadan, paling bahaya. Sebab mata ni akan menerjemahkan masuk ke dalam hati. Kita tengok dia sesuatu betul, maka sesuatu itu akan masuk dalam otak dan terjemah dalam hati. Maka apabila terjemah hati, dia akan pergi berbagai-bagai i'rab dia. Dia akan di i'rab selalu. Jadi gini. Daripada hasil daripada mata. Tengok orang dia. Mata kita tengok orang tu. Pakai pelik sikit. Kita tengok ada orang biasa mungkin tak pakai video gini. Dia tengok dalam hati kita. Mata kosong. Jaga hati kita, jangan i'rab. Jangan tasrif. Orang lain. Untuk diri kita sudah. Maka sebab itu perlu kita jaga sebaik-baik jagaan supaya hati kita tak lari daripada hakikat puasa yang sebenar. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 umpama. Kita buat satu kebaikan, Allah balas dengan 10. Di dalam Al-Quran Karim ada sebut fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap kita seolah-olah menanam sebiji padi. Padi itu kita tanam sebiji lalu tumbuh. Apabila tumbuh daripada sebiji padi, dia akan keluar 7 tangkai. 7 tangkai yang akan keluar. Setiap tangkai ada 1 biji pula. Tangkai kali dengan 7 jadi berapa? Jadi 7 kartu. Satu benda kebaikan yang kita buat dibalas dengan 7 kartu. Subhanallah. Mana ada dalam dunia ni orang yang boleh beri kita sedikit. Carungan seria boleh 7 kartu dia semula. Ayo ada melainkan Allah yang Maha. Maka sebab itulah kita buat sesuatu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah balas sehingga 7 kali ganda, 10 hingga 7 kali ganda. Melainkan puasa, Allah tak balas 7 kali ganda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam hadis kursi kata apa? Dan aku balas dengan dia sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Sehingga tak boleh nak hitung banyaknya. 700 kali ganda tu sikit je. Maka Allah nak beri sabar tak boleh nak wakil tu. Banyaknya. Kalau kita tie dengan kalender tu, tumpik nombor tu sampai ke depan tu. Habis. Inilah nampaknya puasa ni Allah beri banyak sekali pahala dia, kerana dia mengandungi sifat kesabaran di situ. Dia mengandungi sifat qanaah di situ. Dia mengandungi pula sifat tawadhu di situ. Dia mengandungi pula sifat-sifat waraq di situ. Semua dalam bab puasa masuk dalam itu. Maka sebab itu Allah beri
warok pun ada, mengikut tawaduk pun ada, mengikut qanaah pun ada. Kerana puasa itu terlalu hebat. Kerana segala para nabi-nabi dan anbiya hidup mereka adalah berpuasa. Nabi SAW pernah berpuasa. Pernah macam mana? Puasa wajib itu dia tak sunnah. Cerita Nabi SAW balik ke rumah, masuk rumah, tanya Aisyah, ada apa makanan pada Aisyah? Aisyah jawab, tak ada benda yang Rasulullah, kita miskin, tak ada benda nak makan. Lalu Nabi kata, kalau itu aku berpuasa. Subhanallah. Itulah iman Rasul Nabi SAW. Bini tak masuk kerana tak ada makanan, Nabi sobat dan Nabi berpuasa. Kalau kita lagi balik rumah, ada makanan, tak ada makanan, bawa tak masuk. Selalu tengok puyuh, ambil puyuh otak, kumpul punya dada. Ada puyuh sayur, berlimpah, puyuh masak, macam-macam kalau begini kita bawa kerana nafsu. Nabi tak, subhanallah, Nabi kalau itu aku berpuasa. Allah Akbar, perkataan yang paling istimewa. Dan Nabi SAW dalam bab ibadah begitu juga. Sehingga Nabi berdiri sembahyang malam sampai pokok kaki-kaki lama yang berdiri. Sehingga Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu telah diampunkan dosamu, dosa dulu, dosa akan datang, ada dosa kamu dan dia di syurga dah, dapat syurga dah. Buat susah sembahyang apa sampai pokok kaki. Sehingga Nabi SAW kata, afala aku nak anda syakur. Adakah kamu tak nak aku jadi hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka syukur ni adalah paling besar sebagai bayar balik di atas nikmat yang Allah bagi kita. Apa benda itu syukur sebenarnya? Anak-anak yang dikasihi, syukur ini kita tukarkan nikmat yang Allah bagi kepada kita kepada ibadat. Tukarkan nikmat pergi kepada ibadat, baru nama syukur. Allah beri mata kita, nikmat mata. Allah beri nikmat mata kita. Kita ni Allah beri nikmat mata, mata lah. Allah beri comel mata kita tengok. Ada yang Allah beri mata dia tengok sini, dia macam tengok kita pada tengok orang lain. Mata juli. Dia tengok kita, yang mana cakap kita, yang tengok kita. Rupanya pada orang lain mata dia. Kita tengok situ, dia situ, tengok situ, dia situ, mata kita. Maka nikmat itu sama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nafsu kata nikmat itu mana? Kita tukarkan nikmat mata kita itu buat ibadat. Baru pakai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan keluar nanti dia bersyukur. Ambil nikmat yang Allah bagi kita, mata buat baca Quran, hasil daripada baca Quran itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri ke Nabi boleh pergi ke syurga Allah. Nikmat syurga itu Nabi tukar kepada ibadat. Baru anda bersyukur. Afala takuna abdan syakur. Allah Akbar. Kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ini bukan duduk di Alhamdulillah, kenyang serta hari, bukan musik. Bukan duduk di perkataan Allah sedapnya Alhamdulillah. Dan syukur kena tukar cek. Tukar ke sedapan itu. Ambil sedap kita makan tadi, kalau perlu badan kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah tumbik nanti dia keputusan syukur kepada Allah. Kalau tak macam ni, maka sebab itu dikatakan di sini bahawa puasa ini aku yang membalasnya dengan banyak, sebanyak-banyak yang tak terhitung. Dan lagi sabda Nabi SAW, wallazi nafsi biyadihi lahulufu fami sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan tangan kudratnya, bahawa mulut orang yang puasa itu lebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Mulut orang yang berpuasa bau harum ke bau su?
nisbah manusia. Busuk lah. Memang busuk. Siapa kata mau tak? Sebab apa? Sebab kita tak makan, mulut kita berbau. Tapi bau itu di sisi manusia busuk, tapi sisi Allah seperti kasturi. Di sisi Allah macam bau kasturi. Kenapa itu kasturi? Kasturi ini terjadi daripada darah beku hijau yang ada di pusat hijau. Darah ini adalah dipanggil salah satu daripada darah yang halal. Hati, limbo itu halal darah juga. Maka darah kasturi ini telah berkumpul di grup dia ni, tokoh-tokoh. Maka apabila sampai masa di dulu, maka darah ini jadi bau harum. Bau harum kasturi. Berbagai-bagai dipanggil bis. Kasturi putih ada, kasturi kuning ada, macam-macam bau jadi kasturi. Orang lembut ada, orang kuat pun ada, dan berbagai-bagai jenis kasturi. Maka sabit itu orang yang mati syahid fi sabilillah, Allah beri darah dia bertukar menjadi bau kasturi. Darah orang yang mati syahid fi sabilillah kena letak dan perdana dulu, darah dia sentiasa mengalir. Siapa berlaku-tahun akan mengalir lagi. Duduk dalam kubur mengalir lagi darah dia. Tapi darah orang yang mati syahid ada tanda dekat tahu-tahunya Allah kembalikan bau dia seperti kasturi. Nak tahu orang mati syahid tak mati syahid, orang tahu di darah dia. Orang tahu darah dia, orang darah tak sejak, pengaliran dia tak sejak. Tanpa ada bau keluar daripada darah dia, walaupun dia mati dah, darah dia bau kasturi, bau harum. Darah orang yang tidak syahid dalam masa 2 jam atau sejam akan bau busuk dan angin. Tapi darah orang mati syahid, awak gali kubur semula akan bau lagi kasturi di darah orang mati syahid. Dan darah dia tidak sejam. Dan Ustaz masuk sedikit tentang syahid ini. Ada satu kisah di Madinah yang mana telah diceritakan oleh masyayikh di Madinah. Untuk dia duduk di Madinah, dia menceritakan satu peristiwa, yaitu Sayyidina Hamzah yang mana mati, telah dibunuh di Uhud. Apabila mati, Allah jatuh dia dan ditanamkan di situ. Apabila ditanamkan di situ, pada suatu hari ada seorang Badui ini, anak dia mati. Waktu malam anak dia mati. Apabila mati, dia kapan-kapan ditanam, lalu dicangkul kat kubur tu. Tiba-tiba siapa di satu mereka terkena mayat yang telah ada dalam tanah tu, kena di atas pohon. Dicok dengan cok, kena atas pohon. Dan darah masuk keluar. Malam itu malam, dia berkata balik. Lalu ditanya orang, kubur siapa di situ tu? Lalu diberitahu bahawa itulah kubur bapa saudara Nabi SAW yang mati syahid di zaman Nabi melalui 200 tahun yang diam dia gali orang Badui, dia gali kubur anak-anak dia, terkena tempat kubur bapa saudara Nabi SAW. Keluar darah. Ini cerita masyayikh yang ada di Masjid Nawawi memberitahu kepada al-murid bahawa ini berlaku juga. Darah masih mengalir lagi di zaman Nabi mati dah beribu tahun dah, masih mengalir lagi darah dan bau dia seperti kasturi. Allah. Jadi mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bau macam kasturi. Dan kelebihan orang yang berpuasa ni, apabila dia berpuasa, dia menahan diri dia, lalu perut dia ni sentiasa berputar, dia mesing-mesing, maka keluarlah satu lendir dalam perut dia. Lendir itulah akan keluarkan satu asid yang boleh mengeluarkan di muka dia. Saat itu orang yang berpuasa muka dia jernih kan. Muka jernih dan putih. Kalau kita puasa tak ada niat puasa, tak makan tak minum, tapi muka jernih putih. Tapi kalau niat puasa kerana Allah, maka hari itu putih muka jernih, muka jernih, bersih muka. Biar orang hitam pun tak hitam dia, hitam jernih. Jadi kalau orang hitam jadi jernih, puasa. Dia tak akan jadi hitam, dia akan jadi jernih.
Lebih cantik daripada orang putih muka dia. Orang tu putih tapi putih pucat mayat. Ada okey pucat mayat. Ada putih kuning tapi putih orang berpuasa ni muka dia putih dengan berkilauan iman. Tapi tengok bulan Ramadan kita tengok air muka orang yang berpuasa ni berbeza daripada orang yang tak berpuasa. Kerana apa? Kerana dibuat kajian bahawa apabila kita menahan diri kerana Allah ni, segala lendir-lendir lampu kita nak mesej dunia ni muka. Iman 2 kali iman, berapa kali muka yang ni muka orang yang berpuasa. Boleh tengok kami tengok orang puasa ni muka dia. Dan lagi mulut orang yang berpuasa ini bau dia seperti kasturi. Di sisi Allah, di sisi manusia busuk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bau macam kasturi, bau harum. Allah beri nilai, Allah beri pangkat di sisinya seperti kasturi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sha'imun wa huwa maw'udun bi liqa'illahi fi jazaa'i sawmihi." Adalah bagi syurga itu pintu dinamakan Rayyan, khusus itu. Pintu itu nama Rayyan. Ada orang tua nama Rayyan di sini. Ada Umi. Nanti anak-anak bawa saya pun nama Rayyan. Nama yang paling sedap. Tapi orang tak sedap dalam hati. Dulu nama Kawasaki lah, Honda, nama surga tak pokok. Nama Rayyan. Sedap nama Rayyan. Nama surga yang khusus kepada orang yang berpuasa. Ingat kan? Sesok Ustaz cek tengok anak-anak siapa ni, ada nama Rayyan. Anak murid Ustaz tu ada tu. Jumpa orang macam Ustaz ajar anak-anak buah. Kalau Ustaz jumpa ada orang yang bui-bui kau sedekah apa, ada sedia di belakang anak murid Ustaz. Ustaz ajar gitu. Ajar macam mana? Kalau kita nak sedekah apa pada orang lain, selaku dia apa, dia malu semuanya. Malu pasal lagi maksudnya. Kamu lagi sedia. Kamu lagi sedia. Kan cara awas syaitan. Kalau nak beri sesuatu program, dia main minta ke semuanya, aku beri pas kamu tadi. Tak semuanya tak apa, selesai tak apa, dia beri nilai berasa. Kita akan bilang itu perasaan sayang kepada harta yang kita sedekahkan. Cuba buat kita percaya Ustaz. Jadi Ustaz jumpa banyak. Kalau sedekah selik, sekatu dia ada sekian. Tahu dah ini orang tua aku dan selik sekian di belakang, selik 10 riyal di belakang. Supaya hilang kalau kita sayang tapi menerima. Kerana apa? Kerana syaitan dia akan cocok kita. Colok kita, banyak tu orang lain beri 50 yang beri 100. Kita follow kali-kali 50 sifat. Maka jangan dikeluar syaitan konsep kita. Kalau dia mari minta ni banyak, tambah lagi sekali. Tambah. Syaitan minim pada kita. Esok pula sedekah pula kali kedua. Syaitan jolok pula, kita tambah lagi. Kali ketiga, syaitan jolok tambah lagi. Kali keempat, syaitan tak kena kita. Dia takut kita tambah lagi. Syaitan tidak akan cari benda yang merugikan dia. Dia akan mencari benda yang boleh merugikan orang lain. Maka sebab itu, lama-kelamaan dah sabar mereka, kita sayang. Keluar rumah ni tak sayang. Sebab syaitan tak punya akal. Sebab syaitan kata, diam. Kalau mau jolok, dia tambah. Baik dia, ada apa dia? Syaitan. Maka syaitan dia cari benda yang boleh menguntungkan diri dia, dia tidak boleh merugikan diri dia. Dia enak orang dulu. Maka sebab itu kalau jumpa benda begini, insya-Allah tambahkan sedekah rasanya tambah. Ada orang sedekah bubur kabun besar itu, bubur 5 riyal, cucu balik 10 riyal. Apa ini nak? Kabun kita itu dia buka walau tak situ. Panjang dia ambil cucu balik, cucu balik. Bui 5 riyal, cucu balik 10 riyal, bilang balik. Ini ada juga jadi nyuri lagi. Kita tahu hati kita berbelah pagi, kita beri 10.
100 tidak main banyaknya tak ada. Bapa dengan cara kita tadbirkan diri kita. Maka begitulah pintu satu yang dikhususkan kepada orang yang berpuasa itu nama Raya. Ingat nama Raya. Kau memang Ustaz kenal, tapi tak ada anak dah benar. Kalau ada anak pasal buku Raya, masa kita ingat buku lain. Kalau baru-baru pakai buku Raya, tak apa-apa, ambil sempurna kelebihan puasa. Raya. Pintu nama Raya. Lalu apa dia kata? Fil jannah babun yuqalu lahu Rayyan. Di dalam syurga itu ada satu pintu yang dinamakan Rayyan. Padahal dia termasuk daripadanya itu melainkan orang yang puasa. Pintu itu khusus untuk orang puasa. Orang tak puasa tak masuk pintu itu. Dan dia itu dijanjikan dengan mendapati Allah Ta'ala akan balasan puasanya. Allah kita dapat special pintu untuk masuk. Nama dia Raya. Allah Subhanahu khusus kepada orang yang berpuasa. Bagian ibadat lain ada. Ibadat lain ada, tidak dikhususkan pintu yang tertentu. Tapi ibadat puasa Allah sediakan pintu khusus. Maka sebab itu lebihnya puasa ini. Dan puasa ini bukan umat Nabi Muhammad saja, umat itu puasa juga. Tapi berbagai cara puasa ini. Kita puasa cara kita ini. Umat dulu mungkin puasa cara lain. Tojak pun puasa juga. Kalau kita pergi jumpa tojak puasa. Puasa dia tak makan benda-benda yang berdarah. Puasa dia mana? Puasa waktu malam. Tak yang tidur dia puasa. Bangun pagi esok bawa pinggan jalan cari rezeki. Dia puasa malam. Kita puasa siang. Bahawa kita lebih sabar daripada puasa. Dia malam waktu tidur setahun boleh ditawak itu puasa malam, tapi siang belum boleh. Maka kita boleh mencabar lagi dalam puasa, dalam keadaan kita bekerja, dalam keadaan kita tengok barang-barang yang mengiurkan kita kita maka untuk kerja ni puasa malam, siang dia jalan bawa kendi, bawa kon bersibak di tinggal batu itu orang di rumah kan tu, di rumah kan itu. Itu dia kerja. Dan lagi, inna abwab as-samai wa abwab al-jannati tuftahu li awwal lailatin min syahr Ramadan. Wa la tughlaqu illa akhir lailatin minhu. Wa laysa min 'abdin aw amatin Shalla fi lailatin minhu illa kataballahu lahu bi kulli sajdatin alfan wa sab'umi'ati hasanah wa bana lahu baitan fil jannah min yaqutihi hamra wa lahu sab'una alfi babin li kulli babin minha misra'ani min zahabin wa syihin min yaqutihi hamra. Bahawa segala pintu langit dan segala pintu syurga itu dibuka bagi permulaan malam daripada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan pintu buka, pintu syurga dibuka dan dia ada ditutup, pintu buka semua, tak tutup sehingga akhir Ramadan. Sehingga berlakunya akhir malam daripadanya. Padahal tiada daripada hamba Allah laki-laki atau perempuan yang semayang di dalam malam daripadanya itu melainkan disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan zikir satu sujud itu akan 1,700 kebajikan dan memperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah di dalam surga daripada mahlikan yang merah dan baginya 7,000 pintu bagi dia satu pintu daripadanya itu daun pintu daripada emas yang dipermata daripada mahlikan yang merah. Allah. Ada rumah kita atas dunia ni orang buat daripada emas. Ada ayam cukup raja dia buat daripada emas. Habis di sikit yang mati balut dia. Tak ni pintu daripada emas. Bapa emas ni Allah jadikan emas ni untuk perhiasan. Tapi orang buat itu lagi
marah-marah, Allah segata maksudnya. Bahawa itu cita rasa dia. Itu cita rasa dia. Bini kita balik rumah lewat, kita balik rumah jauh, ngepek, kudos, nyak tadi. Kudos gata, tangan, nyak tadi. Tak apa bang, esok kami lewat pula, di sana mak. Bapak, mak ni ada perhiasan. Sampai itu mak ni, dia dah kira, bukan masalah tubuh badan ni comel, tapi aku dia pakai pas comel. Mak ni dia tak comel, tapi kalau pakai mak dia rasa comel, sebab mak itu perhiasan. Tapi dia tak pusing kiri, pusing kanan, rasa comel. Tapi itulah, bahasa comel tu kita umur 50 orang mak tadi. Dia bahasa comel, karena Allah menjadikan perhiasan untuk perempuan. Mana itu perempuan? Memang sekolah jadi dah. Maka saya masuk sikit supaya perempuan ini dalam bab mati dan orang lelaki pun supaya dia menggemarkan menerima untuk isteri. Bahawa kerana mati jadi perempuan dan perempuan. Seorang perempuan apabila pakai mak, maka logam mak ni dia ada kekuatan yang boleh melawaskan hei. Orang yang kurang lawas hei pakai mak banyak, dia akan melawaskan hei. Tapi itu tak pakai orang lelaki. Kalau orang lelaki pakai semelih tu, pakai semelih. Orang perempuan Allah beri jalan dia melawaskan perjalanan. Maka kalau jadi suami nanti beli mak beli isteri pakai. Kerana ada hikmah dia di sebalik kita beri dia pakai mak. Ada kebaikan dia dan ada kesihatan. Tapi itu Allah beri mak orang tuanya lagi tak boleh. Tak boleh pakai. Dia ada logam khusus pada perempuan dia. Ubat dia untuk perempuan dia lagi tak boleh. Itu kajian yang didapati bahawa pakai mak ni ada logam. Saat itu aku tengok anak-anak tengok orang rumah air muka dia air daripada orang lain. Pada hari rumah dia pegang masuk semua air muka dia dikutip, dia lawan, logam lawan. Kau tengok orang rumah air muka air. Air muka dia air apa jauh kayu je. Padahal jadi kerami je. Tapi apa air muka lain sebab dia pegang rumah logam dia akan makan badan itu. Kalau itu orang kita pakai mak dia boleh melawaskan hei dia yang paling umur cari ubat dia. Jadi begitulah seterusnya. Pada lelaki tak boleh pakai mak. Orang tuan tinggalkan pakai. Habis Allah Subhanahu Wa Taala beri mak buat rumah ni dari mak. Dihiaskan pintu daun pintu itu daripada yakut yang merah, mak hitam yang merah, permata yang merah. Mana juga buat itu tu apa? Menggalakkan orang yang berpuasa supaya dapat nikmat sedekah. Inilah salah apa ni daripada kelebihan yang dijanjikan oleh Allah tentang lakukan puasa. Maka kita masuk hukum puasa dengan wajib. Wajib ke mana-mana kena berpuasa. Kutiba alaihimus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Rupa-rupa yang puasa ni umat lain puasa juga. Daripada umat Nabi Muhammad ni puasa dia, tapi ada lagi umat yang terdahulu daripada umat Nabi yang buat puasa. Tapi puasa versi mana? Tidak. Dan ada satu buku Ustaz tak ingat Pak main dulu. Dia beritahu puasa zaman umat Nabi Adam, puasa zaman umat Nabi yang boleh Nabi Musa, gini puasa. Kita puasa start daripada maghrib, daripada keluarnya fajar, pada subuh sehingga masuk maghrib itu kita puasa. Umat dulu mungkin puasa cara lain. Maka sebab itu puasa ini diwajibkan. Apa benda itu wajib? Wajib ni kalau tinggal dosa. Wajib kita tinggal dosa dan dosa. Sebab benda itu wajib. Wajib itu adalah kepala modal. Wajib barang wajib itu kepala modal. Puasa
puasa hari-hari yang tertentu, itulah dia laba daripada kita puasa. Hak ni Allah tak suruh, tapi kalau kita buat apa? Hak ni Allah suruh, tak buat dosa. Maka dia panggil kepala modal. Hak sunat itu adalah untung dia. Dan dalam bab puasa ini difardukan kepada kita semua yang cukup umur, akal balik dipanggil. Umur zaman kita ni ada di kalangan lelaki yang ada siapa umur 14 tahun, siapa umur ada 15, ada perempuan 9 tahun, mari dia bulan ada 9 tahun siapa, ada orang belajar siapa 13, ada orang belajar siapa 15, tapi ada pula yang tak datang ke itu siapa umur 2-30, ada pun tak cukup umur, cukup dikira dengan benda yang lain. Lelaki Allah beri dengan jalan dia, perempuan Allah beri dengan jalan dia. Maka mesti cukup umur, mesti akal balik, ada akal dan cukup umur. Orang yang tak ada akal tak boleh. Termasuklah orang nyanyuk, tak wajib kena puasa. Orang tua yang nyanyuk tak payah puasa dia puasa. Sebab dia tidak ada akal. Orang yang gila, yang tak ada akal, maka tak payah apa dia gila, dia tak payah suruh dia. Ada yang gila sebentar, batal puasa dia. Seperti gila babi, duduk sebentar lepas buih dulu. Gila babi. Ada waktu hitam yang sehingga hilang akal, ada setengah kata ada batal. Yang batalnya hitam sepanjang hari, batal. Kalau hitam kejap, ada batal. Sebab dia tidak hilang akal orang yang hitam. Tetapi orang yang gila hilang akal. Maka bezanya antara yang hitam dengan yang gila. Orang hitam tak hilang akal, walaupun dia jelek mata, tak nampak benda, pusing, ada sebagainya, tapi hati akalnya masih ada. Tapi orang gila walaupun kejap hilang akalnya. Sampai itu walaupun sekejap asalkan gila tak berdosa. Tak berdosa sebab hilang akal. Dia kira tak nak hilang akal. Ada pun hilang akal melalui jalan kuat. Hilang akal pun hilang akal yang terjadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala waktu hilang akal. Sebagaimana hilang akal yang berlaku pada seorang perempuan yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang ada penyakit gila, gila babi lah kita kata zaman kita ni. Apabila dia mari gila dia, jadi orang itu tiba-tiba dia pergi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya nak minta Rasulullah tolong doakan saya supaya saya sembuh dari penyakit gila ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pilihan. Kalau mu nak suruh aku doa untuk sembuh, aku doakan. Tapi kalau kamu sabar, kamu dapat syurga. Kamu pilih apa mana kamu? Kamu akan dapat syurga kalau kamu sabar di atas kegilaan. Tapi kalau kamu nak suruh aku doa supaya sembuh, aku doakan. Pilih, mu nak sembuh kau atau mu nak syurga. Subhanallah, perempuan ini memilih syurga. Gila. Walaupun gila air datang muka dunia, tetapi yang minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tak apalah gila pun gila lah. Tapi aku nak apabila aku gila mari, minta supaya jangan terbuka aurat aku, ya Rasulullah. Nabi doakan, maka dia gila tidak terbuka aurat. Dia rela memilih jalan surga walaupun air di atas muka dunia. Cari mana? Cari mana? Cuba banding pula dengan diri kita masing-masing. Kalau ada penyakit tu, surga nak ke sembuh penyakit? Jangan orang nak ke surga, orang lebih nak pada sembuh penyakit. Tapi itu contoh. Orang rela pergi cari pengubat daripada Tokja. Bapa kerana nak penyakit sembuh, rela syirik Tuhan tak apa. Bermakna dia tak nak syurga, dia nak sembuh. Dia pergi cari pula pokok kayu, kerana
Dicari batu keramat, kerana semua rela dari semua batu, semua batu yang tak ada apa-apa kelebihan. Batu tak kenyang sikit kalau kita semua dia. Pokok kayu tak memberikan apa-apa. Batu gamak tak boleh memberikan apa-apa. Pokok gamak tak boleh memberikan apa-apa. Baik roti gamak kenyang juga. Roti gamak boleh kenyang juga. Maka sebab itu dicari benda begitu dia rela buka syurga dengan kesembuhan. Dia rela cari sembuh daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di semua pokok kayu, di semua batu batang, di semua asap batu yang terkamak di dalam. Ini orang yang tak sayang pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sesi yang kedua. Okey, Pak Puasa. Jadi Ustaz tak nak banyakkan sebab kita banyak tahu. Sebab Ustaz nak soalan. Lepas tu terawih. Lepas terawih tak tahu. Nanti dulu soalan. Baiklah muslimin muslimat, anak-anak, adik-adik yang dikasih sekalian. Puasa ini bagaimana kelebihan yang telah kita faham dan kita telah baca kelebihan-kelebihan dalam hadis Nabi. Dari segi pahala begitu banyak dan dari segi dunia pun banyak. Ada yang buat kajian bahawa sejak puasa ini boleh menyehatkan badan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sumu tasik. Puasa kamu dan supaya kamu ini sehat. Ini doktor daripada Rasulullah SAW. Puasa boleh menyebabkan sihat tubuh badan. Habis itu kalau kita di tubuh otak tubuh kita nak jalan masa letih. Tapi apabila kita puasa jadi tubuh, enaknya. Dulu kalau naik pokoknya boleh buat takut. Tapi apabila puasa boleh sampai tubuh boleh diambil. Lengan lengan. Bapa puasa jadi sihat. Masalah puasa berat tubuh badan kita. Nisbah dari segi perjalanan darah kita laju. Jantung kita jalan mana? Sebab apa? Apabila kita puasa, maka perjalanan darah kita ini di waktu kita puasa dia kecut. Dia kecut. Maka masa kecut ini boleh sempitkan perjalanan darah kita sebab puasa supaya sempitkan perjalanan syaitan ini. Dia boleh sempitkan jalan. Maka di waktu yang apabila kita puasa, dia boleh mengikis segala lemuk-lemuk yang ada di orang. Kita sekarang itu sumbat perjalanan jantung kita sumbat. Dia panggil apa lah? Mana bagian dokusi? Oh tak ada dokusi. Dia panggil apa? Sumbat apa? Sumbat injak. Tidak ada apa tiga. Kalau orang ada tiga, dia sumbaksa boleh pergi lagi, sumbak boleh sumbaksa lagi, mati ya. Perjalanan tak nak pergi dalam, tak nak jalan, oksigen tak nak keluar mana. Maka Allah buat tiga jantung. Orang jantung ni orang dan tiga. Sebab lain dua je. Hot special untuk Allah buat tiga. Lepas tu pula Allah Subhanahu Wa Taala buat jadi ada orang spray. Orang spray ada sini so ada di kaki, ada di tangan orang spray tu mana. Allah buat dah kalau sekiranya tersumbat maka boleh potong tahu ambil dan tunggu. Organ dalaman kita ni ada Allah buat spray, ayat spray ada di situ. Subhanallah. Maka sebab itu apabila kita puasa dia boleh menyebabkan mengikis. Apabila kita puasa dia menjadi tubuh kita, maka lemak-lemak yang ada dalam tu akan pergi sendiri. Lama-lama ada di tonggo balik dalam perjalanan kita bersehat. Jadi puasa lah. Orang nak kubu puasa. Orang nak kubu puasa. Nak kubu dia puasa. Tapi kita tak mau sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali. Dia kata puasa ni lama orang tukar apa? Tukar waktu makan. Lama orang tukar waktu makan.
Waktu zuhur dia tak makan, dia ambil bagian zuhur tu ni waktu buka. Dia tukar waktu dia. Waktu zuhur biasanya sepinggan kita makan. Bila dia boleh puasa, maka dia ambil sepinggan tu letak di maghrib. Buka puasa jadi buka pinggan. Dia kata tak ada manfaat. Seolah-olah menukar waktu makan dia, bukan puasa. Maka puasa itu nak mengecilkan makanan. Kita ni, kalau dia puasa dah buat. Tengok tu sedap, tengok ni sedap, ni masuk pasar, enggak pasar minggu, enggak tengok sedap roti sana, roti benar, roti telur, sayur dia, encong, roti cong, tengok roti cong, beliau tu, tengok roti kebab pula, kebab roti tak roti kebab ini roti saja. Mari buka habis keping tergolong. Dah yang ada lagi ayam golek, ada lagi ayam bakar, ada lagi macam-macam ini. Maka tak umum apa puasa kamu. Orang puasa kamu dia puasa kamu. Bapa dengan tukar waktu makan. Dan maka kita kena puasa kurang hawa nafsu, kurangkan makan. Macam ustaz sekarang pak puasa jangan banyak beli, jangan banyak makan. Tapi batu nawar ke kita Ustaz. Dua tangan penuh masuk dalam motor tak muat. Tok dia lagi balik. Masuk muat Ustaz mengajar orang supaya mengurangkan beli. Sebenarnya Ustaz tak beli orang beli. Kenapa orang takut? Pergi situ dari modal Ustaz. Pergi jual Ustaz. Tak ambil tak boleh tak mau pergi. Akhir-akhir penuh aku balik. Kadang-kadang kona di tahu dulu sekali, baru mari semula karena barang kita cari tak lagi, baru nak pusing di dalam tu. Mereka jumpa, siapa ni cuma yang itu. Dah patut nak jual betul nak kuih dah tu. Sah betul lah, sama mai ada dengan orang ni. Itu beliau balik tu. Kalau pasal tak ayat dia betul sah. Maka free. Pak begitu boleh makan. Jadi kalau kita tengok Pak Ustaz mengajar supaya orang makan sikit, dia banyaknya jangan salah faham. Jangan salah faham. Bukan tak beli, tapi ada orang Ustaz. Ilmu boleh dah jual Allah tu. Ada tak ambil balik solat. Gabung sama nak mau ilmu, kita nak tu. Nah ayatnya Allah minum rezeki. Kalau kita video akhirat, Allah jamin rezeki. Solusi rezeki mana? Kejar akhirat, dunia cari kita. Kejar akhirat, dunia cari kita. Dunia akan lagi cari kita. Dengan sendiri. Maka cukuplah untuk malam ini kita buka soalan lah. Kalau tak boleh jawab, saya jawab. Kali jawab satu projek kita tanya orang lain ada yang boleh. Soalan pertama, amalan apa yang paling afdal untuk kita amalkan dalam Ramadan? Maka paling afdal dalam Ramadan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tadarus Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW dan mereka sendiri datang untuk mentadaruskan Nabi SAW dalam bab Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, amalan yang paling afdal itu bersedekah. Karena adalah hadis Nabi SAW, orang yang beri makan orang dapat pahala yang banyak dalam bulan Ramadan diganda-ganda sampai daripada bulan yang lain. Sedekah, buat makan orang sedekah. Jadi kita ni belajar sekalipun, kita kena sediakan dalam bulan Ramadan ni 30 riyal tak perlu. Sedekah setiap hari sedia kalau kita mampu lebih kuat. Tapi
jangan lupa sediakan duit untuk saling sia bersedekah pada orang lain. Dan lupa kita bersedekah. Dan kita tahu mana-mana orang bersedekah. Biar dalam sehari kita, dalam 30 hari kita tu ada kita berkaitan dalam bahasa. Mana-mana kita beri 30 riyal tu dengan sia-sia, maka ulama kata beri sia-sia lebih baik. Kerana apa? Mengisi hari-hari dengan bersedekah. Kalau kita beri sekali tu 30 riyal itu je, kali kata dah. Tapi dengan kita bereceh-recehkan setiap hari buat kebaikan, catatan itu ada kebaikan setiap hari. Wanita yang untuk boleh masuk. Wanita yang dia boleh masuk. Tak nampak lagi soalan menentukan mana. Sebab dia tahu diri dia sendiri dah. Bila berlakunya dah suci maksud dia menentukan. Soalan tergantung usaha tak faham. Penentuan itu sedangkan dia yang tahu. Tahu ada maksudnya lain. Tak faham mana? Dia mari uzur. Lepas tu nak tahu bila kesucinya dia itu untuk dimulakan berpuasa. Kata begitu biar ada itu orang begitu. Gini, nak menentukan sucinya haid ini, yang pertama dengan kita pilih perkembangan darah yang keluar. Mula-mula darah hitam, merah, lepas tu pokok, lepas tu kuning, lepas tu putih. Apabila tarik nak ambil dia akan jadi tawar. Kuning dia ada kuning-kuningan. Lepas tu dia ada sikit ambil sikit jadi putih kuning sikit. Maka nak tahu lagu mana kena ambil satu kapas. Kalau anda ambil kapas, gulung sikit dan masukkan ke dalam sikit dan buang balik tengok warna apa yang ada. Warna apa yang ada. Kalau warna putih dah, alhamdulillah sudah suci dah. Banyak orang yang tak tahu benda ni, dia cek itu je, cek dengan seluar dia, cek dengan kain itu dah. Dia ambil kapas, masuk sikit dalam, mentah, dia buang balik tengok ada warna apa. Lepas tu dalam 5 menit buat sekali lagi tengok sama tak? Sama, itulah taktik sucinya seseorang daripada ini. Maka dia kena qada sembahyang. Kalau dia mari waktu asar, maka dia kena qada waktu subuh. Kerana apa? Ambil ikhtiar. Mungkin berlaku suci itu waktu subuh. Mungkin berlaku suci itu waktu subuh. Dia panggil ikhtiar kami. Itu soalan itu jawapan. Kalau dia nak lagi. Dia kaitan dengan seorang ni, di mana dia ada. Jadi itu batas masuk kepada itu. Begitu dari jahat yang itu. Dari jahat itu kiraan ini menjadikan dia hukum puasa sunat. Macam mana boleh berlaku dua pertindak? Dia biasanya apabila mari haid, waktu haid kita kira dia akan tarik, bukan kira jangan lalu. Boleh tarik kita mari bila? Kita mari awal bulan 1, 2, 3, 4, mari awal bulan, maka kita haid. Walaupun ada nampak darah ni macam warna lain, tapi dia akan nama haid sebab tarik kita tarik haid dari bawah. Yang doknya nak tahu istilah apabila mari darah tu di waktu haid sehingga habis waktu haid masih darah lagi, itu baru kami istihad. Lepas daripada tarik kok ditentukan 15 hari itu, lepas dari 15 hari lagi baru dipanggil istihad. Dia tak akan berlaku di atas tarik itu istihad di situ. Kita tak kira lah tu istihad atau istihad waktu haid itulah waktu dia. Lepas pada waktu haid ni mari darah baru panggil istihad. Boleh kita faham tak?
antara dua perjalanan tu. Dia tak bertindak dia. Tak boleh nampak hukum tindak di situ. Dia mesti tetap kata nama haid apabila tempoh haid ada. Dan mungkin yang berlakunya orang yang kurang ataupun orang yang ganok, dia nak mulakan balik waktu haid tu, nak tahu nak kira lagu mana, itu kena cek pada doktor untuk menentukan dia tarikh. Dan kita akan mengaji dalam bahid ni lebih jauh lagi apabila seseorang ganok balik, lepas tu nak tahu permulaan haid dia, darah dia tahu apa, nifah lagi ke, mali haid ke apa ke, maka kena ada masa yang khusus banyak, perlu membincang banyak lagi. Kenapa wanita yang hanya wajib dan masjid tidak wajib lagi solat? Betul tu. Bukan nak berbuat sekali. Oh, kalau kena kotor semayang, tak nyanyi tau. So, kalau kotor pun tak habis-habis. Kalau kena kotor semayang 5 waktu sehari, nyanyi. Allah Maha Pemurah. Itulah Allah Maha Pemurah. Allah tahu bahawa seorang wanita ini maka Allah tak beri dalam bab semayang. Kodok itu semayang tak boleh cukup dah. Sini cukup, lain dah cukupnya. Apabila mari puasa tak cukup, semayang nak kodok, lalu mana dia akan buat? Maka dia tak mampu untuk melakukan, maka dia akan tinggal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menulis di atas diri rahmat. Siaplah maka Allah Subhanahu Wa Taala buat khusus. Mari puasa dia sebab puasa ni setahun sekali. Dia mari dalam bulan Ramadan, tapi semayang tiap hari. Oh, kalau mari sebulan kena qada semayang nyanyi. Maka sebab itulah Allah tak buat nyanyi kepada orang yang tak mampu melakukan. Itu hadis. Kaitan dengan masalah seorang yang sudah lama meninggalkan solat, jadi wajib atas dia kewajipan untuk qada solat. Tapi bila masuk bulan puasa, mana yang perlu diaulakan? Qada solat ataupun memperbanyak keamanan sebenarnya? Ya. Kita banyak hutang. Apabila banyak hutang, hari bulan Ramadan, persoalannya kita kena buat tarawih ataupun upaya qada semayang tarawih ataupun semayang qada. Sebab hak qada ni wajib, hak tarawih itu sunat. Contoh lah tu. Contoh dia kata umum tu, tapi Ustaz buat contoh. Ramadan dengan semayang tarawih dia kata. Maka kita kena mengambil jalan pendekatan bahawa tarawih kena buat, qada kena buat. Jangan tinggal tarawih walaupun kita ni ada qada. Kerana tarawih ini datang setahun sekali, dia tidak sombong-sombong. Maka ambil keluar semayang tarawih. Dalam masa pula semayang tarawih, kita qadakan semayang. Qada lah tarawih 2 rakaat, qada lah semayang. Tarawih 2 rakaat, lepas tu kita buat qada, kita semayang dulu, semayang satu qada bila kemampuan kita. Tapi jangan tinggal dengan qada. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau dia tidak mengqada semayang dia, maka tak sah semayang sunat. Semayang sunat dia tak diterima kalau dia tidak mengqadakan semayang wajib. Tak terima. Maka sebab tu kita kena buat qada pun kita buat, sunat pun kita buat. Kalau kita kira kata nak qada semayang macam orang yang umur 60 dah, dia nak qada semua semayang, bermakna dia tak akan buat sunat. Tak buat sunat. Kerana 60 tahun dia tinggal ibadah, maka dia nak qada ibadah dia 60 tahun, tak dia buat sunat. Maka sunat kita buat, qada kita buat. Kalau Allah matikan kita, kita telah ada cita-cita untuk mengqadakan. Lagi adakah sembahyang qada yang dilaksanakan tadi yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan turut berganda pahala amalan? Ya, setiap benda yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah beri ganda pahala dia. Kerana bulan itu adalah bulan pahala. Boleh ada kalau mana-mana Allah Alam, tapi digandakan pahala. Sama ada wajib ke, sama ada sunat ke, digandakan pahala dia kerana kelebihan Ramadan. Bulan lebih. Bulan itu bulan penuh. Allah beri lebih. Lagu mana? Allah Alam. Tapi
Tapi bulan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat qada secara berjamaah khilaf daripada yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi tak ajar tinggal sembahyang. Nabi tak ajar tinggal sembahyang. Tiba-tiba kita bergalak untuk sembahyang berjamaah. Qada. Maka tak kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak buat. Tak payah buat qada berjamaah. Dia orang mari buat ni nama yang ada. Orang mari tahu benar hukum qada sembahyang tak qada. Jadi duduk kita pula. Jadi tak payah benda air jangan menunjuk ke orang. Kita buat susu dengan cara kita yang tersendiri. Tak payah-payah ke orang dan tak payah istihad Allah. Apakah hukum orang yang susah berpuasa, adakah dia mengikut gaya lelaki hukum jadi hukum lagi atau hukum perempuan? Apa puasa ni ada gaya lagi kurang? Puan puasa kini lagi puasa kini. Dah puasa sama dia menahan diri daripada makan dan minum walaupun puasa atau kondak ke apa tu. Dia juga sama dia puasa. Puasa atau kondak. Tak, dia tak ada beza-beza puasa dia. Kecuali cara sembahyang ada beza. Ada puasa sama dia. Tengok-tengok kondak orang puasa ke sini kondak. Tak ada Islam tidak. Kondan tu konsa pesen gini kosong, kuang pesen gini, yang lagi pesen gini tak ada. Dia sama ya, yaitu insan menahan diri daripada makanan itu dan perkara yang membatalkan puasa. Ya tadi. Dan adakah sah puasa seorang itu apabila dia makan atau minum semasa atau sebelum malam? Ya, ada setengah ulama kata tidak mengapa. Kerana azan subuh ini, apabila masuk dia masih lagi dalam waktu dia lagi al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Ada pendapat, tapi ada pendapat kata tak boleh dah. Kerana apa? Kerana ada namanya imsak. Sebelum kita nak berhenti itu dia ada setengah jam sebelum itu dah imsak kita. Sebelum kita semayang waktu itu ada. Tapi ada setengah apabila kita tengah makan bunyi azan, maka tidak batal puasa kita. Basuh-basuh tangan, cuci, tinggalkan makanan. Dan boleh kita puasa lagi. Tak apa boleh puasa. Kita ambil kaul yang baik di dalam pegangan. Kata boleh waktu kerana tahu roh. Kerana kita ada roh dah. Apabila kita tengah makan, kita tu menimbang. Maka telan waktu habis. Kucai teh 2-3 gelas dulu kan. Habis lagi tu. Telan waktu cukup. Basuh-basuh mulut. Dia start puasa. Tak puasa. Habis ya? Setengah dia suruh kita imsak sebelum setengah jam atau 15 minit sebelum waktu subuh. Waktu subuh. Jadi dan bagi wanita yang masih wajib lepas zuhur, adakah dia boleh makan atau tidak? Sebab ada orang yang nanti tak boleh makan lepas wajib. Bagaimana dia ada sebab itu? dalam bulan Ramadan seorang perempuan mandi wajib setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur pun dia tak boleh makan. Dalam bulan Ramadan dia kena imsak. Dia tak boleh buat aku tak puasa. Bahan yang dilupa orang, makan di rumah masak lupa orang. Dah dia kena imsak juga. Dia tak boleh makan. Kerana dia keuzuran, hanya uzur dalam bab hukum puasa, tapi tidak diuzur untuk makan orang. Kecuali memberi mudarat pada dia. Kalau tak makan, lekat-lekat, tak makan, tak Allah, dia makan sepada dia untuk menunjukkan badan dia terjatuh. Tapi untuk makan, lepas makan tak boleh. Sebelum puasa lah, sebelum buka, lepas buka tak boleh. Puasa, dia kata hari puasa tu siangnya adalah menahan diri. Maka tak kira orang yang tak puasa, orang yang ada hukum tak puasa ke puasa dia kena tahankan diri. Jangan makan. Sehingga mudarat kali ini alhamdulillah dia makan. Tapi untuk makan senang-senang tak boleh. Kerana dia bulan-bulan Ramadan menghormati orang yang berpuasa. Banyak tinggal puasa, jadi tak ingat
Supaya kita hukum takdir. Apabila kita terlalu banyak tinggal puasa, kita hukumkan takdir. Kalau perempuan, kita hukumkan takdir 7 hari. Kerana dia akan nama uzur. Maka kalau umur dia 70 tahun, kira 1 hari, sehari itu kita kali dengan 70 tahun. 70 hari, 70 tahun, sehari 70. Keluar mana-mana itu sehari. Kalau 7 hari, untuk 1 tahun 7 hari kali dengan 70 tahun, kita ambil alat lebih sikit. Lepas tu kira lah, kumpul berapa dulu. Kita umur 70 tahun, 1 tahun ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Lepas tu sebulan Ramadan tu, kita ambil bulan Ramadan, mana 1 tahun 1 bulan. Dalam 1 bulan ada 7 hari yang kita tinggalkan. Maka kita ambil setahun 7 hari, setahun 7 hari, jumlahnya sampai 70 tahun. Lepas tu kali pula dengan 70 pula, kerana kena denda. Orang mana? Ada seorang perempuan tu, dia telah hantar berapa Ustaz satu lagi. Berapa dia? Rumah Ustaz tu nampak Ustaz di Batu Tengah. Start daripada dia muda sampai dia tua baru dia sedar. Kali tua baru normal nanti masa depan dari dia. Alhamdulillah Pak Ustaz, senang hati saya Ustaz. Tapi ibu dah mati lagi. Kalau dah puasa, kalau dah mati, dia akan naik lagi. Tak puasa, dia akan naik lagi. Maka untuk menetapkan supaya tak naik, dia akan puasa. Kecuali orang yang sakit, dimaafkan daripada berpuasa kerana tak tahu nak puasa, membayar dia. Tapi kalau itu tak sakit, kalau tak puasa, tak mati ibu, dia akan ada anak sombong. Ada anak sombong. Kau banyak anak sombong. Yang sampai tahap yang sudah sampai ke mulut, lalu ditelan semula adakah terpaksa puasa? Kohoknya ada 2. Satu kohok daripada dada, satu lagi kohok hidung. Hidung kita ada hidung. Telan. Waktu takut. Kita ni sebenarnya rasa beli tu kerana hak kita, hak orang, hak kita tak beli-beli pun. Pelan kok, pelan. Ada apa pun, tapi kalau orang ayu tadi. Hak yang tak boleh daripada dada. Kita sebut daripada ubik mari, kita pelan mari, pelan. Apa halkum dah keluar daripada ujung halkum dah, keluar daripada batang. Kalau kita dah kepada anak lidah, maka kita pelan tadi. Kalau posisi di sini tak boleh, sebab kita keluar lagi pada halkum dia. Tadi. Dalam maklumat antara suami isteri dan Ramadan, apakah syarat atau perkara yang menyebabkan suami itu boleh keluar daripada hubungan haram? Dalam Ramadan. Yang kena nak suruh mana nak pergi dulu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita jima dalam Ramadan, kalau kita batalkan dulu, maka tak kena kifah. Tetapi dalam mazhab yang lain, Ibnu Taimiyah serta mazhab-mazhab lain, dia kira kena kafarah walau macam mana pun. Kalau bulan itu dilarang berjima, kita pergi buat itu, maka kita. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia beri modal. Jadi bila nak jima, maka dia batal boleh jima, maka tak nak kafarah, dia nak pokok saja. Itu mazhab Syafi'i. Dan ustaz lebih ambil di atas keberatan, mana siapa yang jima di siang hari Ramadan dia kena denda, supaya menakutkan dia melakukan perkara ini. Ustaz nampak lah tu. Jadi kalau orang muda tu banyak, tak batal puasa. Lebih lagi orang baru kahwin, tapi itu disunatkan
dimakruhkan kita kahwin dalam bulan dekat dengan puasa. Kalau nak kahwin dia tak puasa dulu. Sebab nafsu kita tak tahan. Bini baru kena. Baru kena bini. Kita pun gairah dengan dia gairah dengan kita. Dan bini baru ni, dia suami baru ni, kau ni tak kau dah buat air tawar mandi. Tak takut, nafsu tu ada takut. Maka kami tulis suruh kita kahwin biar 3 bulan sebelum puasa ataupun lepas puasa. 3 bulan dekat lagi 4 bulan ke. Sebab apa dalam kiraan ulama dia kata 3 bulan tu adalah hari bahagia orang yang berpuasa. Lepas pada 3 bulan tu kecok pulang belakang cari harta. 3 bulan tu bahagia. Masih ada duit lagi daripada hasil perkahwinan, pada duit masa tu boleh enjoy itu di jalan ni. Aku lepas 3 bulan habis modal dia, kecok pulang belakang, kecok kulit belakang, tipu lah barang-barang, nego lah apa-apa. Dia akan jadi. Maka bahagia 3 bulan dia orang yang berkahwin ni kalau tak ada kerja buat. Kalau dia makan gaji dia tak apa. Kalau orang tak ada makan gaji, tak ada kerja apa-apa, duit untuk dia kahwin, habis kahwin tu sudah ada. Dia akan fikir, dia akan cari harta sehingga hilang kenikmatan perkahwinan dia, susah hati dia mencari kali itu. Jadi jaga sebelum kita kahwin, sediakan kayu. Agak-agak duit cukup kita. Kalau lagi boleh buat pinjam dulu. Dia agak-agak terstabil kehidupan. Lagi. Mandi sesuatu semua sunat itu mungkin makan tamar ringan-ringan. Tapi ada yang makan ringan menyebabkan mayat mandi tak bisa. Jangan buat itu. Disunatkan kita berbuka puasa dengan berat apabila dihidangkan depan mata. Dalam hadis Nabi SAW, apabila disediakan makanan, kita kena makan. Kita kena makan. Ada dalam hadis disediakan makanan asyar. Asyar ni waktu malam disediakan, maka suruh makan dulu baru nanti sembahyang. Supaya tak terkhayal depan mata. Buka puasa itu juga, kalau dia makanan tak sedia lagi tapi dia beri hama seorang 3 biji makan utama tu, baru sembahyang tak baru kita makan. Tidak kenapa, tapi kalau makanan dah hidang depan mata dia, sembahyang dulu jadi makruh. Lebih baik makan. Minum semayang tu kita makanan orang duduk masa koma. Duduk di baru sini. Main. Tengok tu balik ni ayam, balik titik, balik tu main tu mata hati. Karena lapar dia akan koyak habis. Maka tidak khusyuk kita dalam semayang. Makan dulu. Sebab nanti makan dulu. Kan Nabi tak tahu bahawa semasa habis lama daripada maghrib berbuka. Bahawa Nabi kata apabila masuk dia waktu berbuka, segerakan berbuka. Maka orang yang tak berbuka minum air ini buka juga, tapi dia tidak berbuka secara macam mana yang Nabi SAW berbuka, makan. Memang zaman Nabi itu ada benda makanan, Nabi ada ke makanan, makan roti, makan buah, makan tamar dan sebagainya. Maka atas riu. Kalau sebenarnya kita riu, maka sunat kita makan. Kalau kita rasa tak ada apa-apa, maka tak apa semayang. Lebih baik. Tak ada. Habis. Bagi masalah yang mata lah. Latok. Kalau di mata tu, masa di mata dia makan yang mata tu. Apa betul yang kata pasal latok ni? Kerana dia orang buat di mata dimakan. Oh, sedap. Orang latok. Makanan di depan, kita kerja makan dia. Ramah latok tu. Kalau dia hilang akal, tak sedar dengan latohan dia itu, tidak diambil dia karena dia kira latok dia itu macam berbuka. Tapi kalau sengaja buat latok, jadi
Orang latar kerana dia kira berlupa. Orang latar yang berlupa. Asal latar ni dia nak lucu kau kan, dia mula-mula. Asal latar ni nak lucu kau kan. Apabila dia lucu dia ubah lagi, buat lebih. Akhir-akhir orang kifarat dia jadi lupa tu. Tapi itu jangan ajar wadah. Jangan ajar wadah. Kalau orang lelaki latar dia silap. Orang cuek kan, itu tak tahu, tak tahu. Saya tu tahankan diri kerana dia tak ada silap. Tu sebentar, lalak boleh datang. Oh, lalak. Itu silap. Kalau tak tahu, hilang lupa tu tak apa. Tapi kalau sengaja dia buat, maka dia kira batal proses. Ada masuk atas sengaja tak sengaja. Di dalam puasa ada sesuatu yang dimakruhkan mandi. Tak ada. Walaupun kata asal mandi jadi makruh kerana boleh menyejukkan tubuh badan gini-gini, tak ada. Kalau kira kita nak kiat kepada orang yang kerja dalam pejabat pakai ekor. Nak kiat apa? Bukan untuk mandi saja, bahkan setiap benda yang boleh menyejukkan diri kita, boleh menyenangkan hati kita, nak kiat. Maka tidak ada bahawa dimakruhkan mandi kecuali ada darurat. Seperti kalau mandi masuk air dalam rongga-rongga, mandi sunat zaman dulu, takut batalkan. Kalau takut batal, dia pasal batal. Maka sebab itu kita cek dalam kitab pun ada, mungkin ada yang disebut kerana ikhtiar nak jaga puasa. Nak suruh puasa tu pahala yang banyak. Kerana apabila kita sabar tu pahala banyak. Dengan sebab kita mandi sejuk, tubuh kita jadi cergah, tubuh badan kita jadi kurang pahala. Itu hanya ikhtiar pada pandangan dia. Dari pandangan hukum tidak ada waktu yang tertentu yang dimakruhkan mandi. Boleh mandi baca. Dan main tubuh badan ke mana tak mandi. Kita capu tak nak pasal nak mandi makruh. Tak mandi, busuk nak ke mana? Sedangkan makruh tu belum tentu lagi. Kalau busuk tu memang tentu dah. Maka mandilah, cuci badan kerana puasa ni Allah suka pada orang yang suci badan. Lagi. Ya, ada setengah pendapat yang kata kau itu tak batal. Memang tak batal kalau korek sepada mana. Tetapi apabila lebih pada hak dia boleh membatalkan puasa. Dia kira masuk sesuatu dalam program. Ada kata tak ada, korek lah. Korek itu boleh korek. Memang dilihatkan oleh ulama, apabila sabar jauh, dia panggil jauh, masuk ke dalam, batal kerana dianggap supaya masuk sesuatu dalam program. Hidung kita, kalau korek kos kat kuku tak batal. Kalau main lolok sampai dalam sini batal. Korek telinga sini, apa lagi? Ada semua kata tak batal, kita korek ke budaya. Kerana memasukkan sesuatu dalam program. Istilah yang digunakan. Tapi ada yang kata tak batal. Jadi Ustaz bukan batal. Orang kata batal apa? Kerana dia kata tak ada istilah dalam program, dalam jalan program itu menurut kita. Tapi kita kira kaedah dia apabila masuk sesuatu dalam program batal. Batal. Mana program? Aku sebut cari rongga kat mana dia panggil rongga. Rongga pula ada dua. Yang pertama rongga yang terbuka dan rongga yang tertutup. Tapi itu rongga mata ni tak batal. Kalau kita buang air pun tak batal. Sebab apa? Rongga yang tertutup, yang tidak terbuka. Seperti mana mulut, telinga, faraj, dipanggil rongga yang terbuka. Maka kalau masuk rongga yang terbuka maka batal sebanyak. Apa dibatal? Kalau rongga tertutup tak batal. Seperti aurat kita, kita cocok, tak batal. Kabut gigi dalam mulut ni tak batal. Kecuali masuk ke dalam tempat pada tekok batal. Tapi itu bisa boleh masuk air dalam mulut, komo-komo tak batal. Sebab dia belum sampai pada hati lagi. Kalau sampai hati batal. Tapi kalau betul-betul dulu kata jangan mandi, takut air masuk dalam lubang. Lubang punggung batal. Memang orang ketuk dalam air masuk dulu. Nanti mandi sungai dia ketuk dalam air.
tutup, kita mana? Dia terbuka rongga, dia tutup balik, dia tarik air masuk semula. Mantap. Lagi. Tidak masuk situ. Cumanya akan nama makruh. Ancaman sudah masuk. Ya, beza. Hilang pada kuku tak hilang. Kuku tak hilang. Tapi hilang. Hilang pada bermakna melakukan sesuatu yang sehingga menyebabkan kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang katakan hilang pada seperti mengumpat juga. Mengumpat ada sebut dalam hadis hilang pada. Pada kita akan hilang dan akan dibicarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang mengumpat ini akan berdakwah dia telah mengumpat saya, maka diberikan segala pahala waktu tinggi dia balik. Tak cukup lagi ditukarkan dosa waktu tinggi kembali balik. Sampai hilang. Hilang bahkan ambil orang lain bertambah dia alat berdosa. Hak buruk puasa ni iaitu melihat benda-benda yang kita kata tengok benda-benda yang haram. Bulan puasa ni macam-macam. Kalau kita pergi ke kedai macam-macam perempuan yang memakai pakaian yang menjolok mata. Tak mau tengok jalan pagi ke. Tak mau tengok tapi terpaksa tengok. Paling benar ni ada, paling benar ni ada. Jadi menyebabkan kurus pada puasa, maka jangan keluar pada waktu yang tertentu. Boleh? Kurus dengan hak hilang. Jadi dengan perkara itu keluar gaul mana dalam keluar. Gagak telinga, gaul telinga. Gaul tak patah korek telinga. Gaul tak patah, gaul tak ada. Istilah yang korek tu. Ya, orang seluar ni gatal hidung, gatal telinga, gatal langit. Maka dia pun main hidung lalu dong. Gatal hidung, korek hidung, korek telinga sebagainya. Kalau korek masuk ada rongga dia. Super hukum asal. Kalau gaul tak ada. Orang yang belum lagi sempurna puasa dia hari kemudian dia pergi ke satu negeri yang sampai mungkin tidak pernah diraya mana puasa dia? Ya, kita di Malaysia puasa kita 29 hari. Kita pergi Golok di Thailand pun puasa raya, maka wajib kita kena beraya, kena buka puasa. Kalau 29 pakai cukup, 29 cukup. Kalau 28 kena puasa. Kalau kita puasa 29 dah, tiba-tiba pergi negara Thailand atau pergi Indonesia, dia telah beraya, maka kita kena beraya juga. Tapi kira berapa? 29. Okey, stop. Puasa kita tak payahkan. Tak payahkan kira. Kerana Islam ada 29 dan 30. Tapi kalau 28 tak cukup sehari, maka kena ganti sehari. Kena ganti. Kalau kita tengok, kalau di luar bulan puasa, kalau kita tahan makan dan tadi boleh menyebabkan gastrik. Tapi kenapa kalau sekarang ni kita puasa dia tahan ke kepanasan, tapi menjadi kebaikan untuk diri. Itulah hikmah berpuasa atas niat kerana Allah. Allah jaga dan Allah jaga orang yang buat amal ibadah di atas nama jalan Allah. Allah jaga. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajid juga. Jagalah kamu makan Allah, Allah jaga.
tak puasa lagu gastrik, puasa pun nyakit juga sama je. Tapi mengapa disuruh kau puasa? Islam tak suruh kalau dia ada penyakit dia yang boleh membahayakan, jadi maafkan. Makna kalau sekiranya dia ni ada penyakit gastrik yang boleh menyebabkan dia ni mudarat pada diri dia, ada jalan yang dimaafkan. Tetapi dia suruh puasa ni, hadis kata sumu tasihu, puasa ilmu menjadi sihat. Maka ada perlawanan di antara doktor dengan hadis Nabi SAW. Doktor kata kalau menahan diri tak makan tak minum berlakunya gastrik. Puasa Islam kata puasa kamu nasihat sihat kamu. Cuba tengok siapa tiru siapa. Doktor apabila dia buat sesuatu benda pembedahan atau dia suka puasa. Ini Islam puasa itu adalah timbul penyakit. Cuma hanya sekadar untuk melontarkan hukum Islam saja. Akhirnya dia akan cari-cari memang puasa ini boleh menyihatkan badan. Itu hakikatnya. Tapi yang dikatakan puasa di gastrik lawan dengan hadis ini itu hanya untuk menemukan Islam biar orang Islam tidak bercuma. Tapi hakikat Islam komen. Mana dalil sehingga dia sendiri meniru Islam apabila nak buat sesuatu supaya seorang itu jangan makan yang kosong. Hospital kalau kerja memang kosong. Esok nak cek darah. Cik mari kosong juga. Cik mari pun kosong juga. Kalau kosong ni salah satu jalan-jalan untuk cari kesihatan. Maka dia telah ambil jalan Islam ini. Dan perkataan yang digunakan adalah satu penipuan. Satu penipuan. Hadis Nabi ini untuk kebaikan kita, takkan melawak Nabi SAW. Maka kita ambil kembali Nabi. Ada penyakit gastrik yang ada yang penyakit yang lain. Gastrik ini menyebabkan dia luka dalam perut, menyebabkan dia gini-gini, maka itu penyakit dia ubat. Ada ubat dia, apabila ada ubat dia tak ada kaitan dengan menyebabkan puasa dia boleh berlaku gini-gini tau. Ubatkan, minum ubat sehingga sembuh dari dia puasa. Kalau tak sembuh, puasa. Kerana bukan asal penyakit itu mari kerana lapar ada. Asal penyakit gastrik bukan di lapar awal penyakit itu dia hadaman kita tak boleh makan makanan yang lain menyebabkan boleh dimakan penyakit itu singgah di tempat lain bukan singgah di lapar. Dengan sebab singgah yang lain penyakit singgah di tempat yang lain dia bawa kita lapar pun penyakit itu juga. Maka asalnya bukan karena lapar itu yang menyebabkan ibu pada penyakit gastrik, tetapi dengan sebab yang lain yang menyebabkan gastrik maka bawa kita puasa pun dia bukan karena puasa tapi karena penyakit lain yang bawa. Dia pakai segala. Kerana penyakit lain yang bawa kita bukan karena sebab puasa dia menyebabkan gastrik. Bukan. Sebab Nabi yang ada puasa sehat. Yang tak sehat itu bukan karena puasa tapi karena penyakit lain. Karena makanan dia, karena dia mengambil itu maka dia awalnya penyakit dia. Mari singgah di puasa tadi. Alhamdulillah. Mungkin ada soalan dari penghulu tak ada. Ambillah. Ada dari muslimah kita? Ada tak? Ambillah. Muslimin? Alhamdulillah habis. Dan apa yang kita bincangkan pada malam ini, alhamdulillah, moga-moga kalau apa yang Ustaz beritahu tak betul dengan kaedah, tak betul dengan mazhab Syafi'i, mazhab yang maka tolong rujuk balik Ustaz. Tolong rujuk balik Ustaz. Tanya balik Ustaz, betul tak Ustaz jawapan ini? Kalau salah, tolong pergi balik Ustaz. Ustaz mungkin hukum, mungkin ada kau yang dhaif. Kita beri kau yang dhaif pun ada. Mungkin tersalah beri kau yang dhaif dalam mazhab Syafi'i dan sebagainya. Maka betulkan balik. Dan kalau tak betul, perbayakan salah. Supaya kita dapat ilmu bersama. Dan mungkin hari Jumat tanggal 1 Ustaz ada bersama dengan pemuda soal jawab dalam masjid Madinah. Soalan. Jadi bolehlah emosi jadi bolehlah tambah lagi satu soalan lain dan soalan yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Kalau ada salah silap, kasar bahasa terkena pada siapa-siapa tidak disengajakan dan bermanfaatnya lah. Moga-moga Allah banyakkan umur kita sehingga dapat
hadza wa